Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi tuan pengurusi majlis, yang saya hormati Profesor Madya, Dr. Sofri selaku pengarah, yang saya hormati lagi saya kasihi kepada saya Profesor Dr. Syed Azhar, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa nak kuat nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lega saya tuan-tuan, dengar suara lega. Saya ni daripada awal, dari pukul 8 dah ada kat airport. Sampai-sampai kat airport tu dengan harapan sampai awal lah dekat Penang. Duduk dalam kapal terbang, saya bagi pihak Kapten Izzuddin minta maaf sebab dia lambat, ada technical error. Jadi kalau dia teruskan juga perjalanan, mungkin radar lari. Kalau radar lari, kita tak jumpa saya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, lambat lebih kurang setengah jam, tapi alhamdulillah dapat juga kita bersama-sama pada pagi ini, tengah hari ini insya-Allah. Dan saya akan cuba habiskan sebelum 12.30, sebab flight saya ke Kuala Lumpur pula pukul 2 petang. Tuan-tuan doalah biar Allah sihatkan dan jantung tidak berdenyut dengan kuat. Risau tuan-tuan. Tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, tajuk kita hari ini berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran ni tuan-tuan unik. Ia merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW yang akan kekal sampai hari kiamat. Dan kalau tuan-tuan puan-puan kaji, hayati, kita akan dapati Al-Quran itu setiap hari akan ada benda baru yang dia tunjuk depan kita. Dan insya-Allah hari ini kita akan tengok dan kita akan cuba melihat sedikit demi sedikit apakah kehebatan Al-Quran ataupun kepentingan Al-Quran dalam kehidupan. Tambah-tambah hari ini tuan-tuan puan, masalah sosial bertambah. Masalah kepimpinan tidak jelas mengikut Al-Quran dan Sunnah, sehingga berlakunya macam-macam ketirisan. Semalam dalam surat khabar kita tengok, saya letak dalam Facebook, dalam Instagram, dalam Malaysia, utusan Malaysia, ketirisan berlaku dalam sektor kerajaan begitu banyak. Apakah punca? Puncanya sebab tidak mendalami Al-Quran. Kita baca dalam akhbar-akhbar sebelum ini, masalah sosial kanak-kanak, budak-budak muda pun bertambah dan makin teruk. Bahkan sehingga hari ini kita dapat lihat bahawa ni dalam surat khabar dia bagi tahu, budak darjah 5 bersalin anak tanpa bapa. Maknanya dia berzina umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Masa umur dia darjah 4. Darjah 4 berapa umur? 10 tahun. Makna 11 tahun keluar, produce dia 10 tahun. Tuan-tuan, darjah 4. Saya ingat masa saya kecil dulu, masa 10 tahun tak erti apa lagi. Betul ya? Tengok cepat macam jawab. Betul. Sebab saya cakap betul. Dulu saya ni masa umur 10 tahun duduk mandi dekat kampung lepas balik ngapal Quran ni. Kita duduk mandi kat kolah ni, orang kata apa, dekat apa nama? Tali air. Terjun tali air. Mandi orang perempuan, ada lelaki dah. Kampung kira apa? Perempuan pun dia terjun, sepeda naik ke atas. Nak cerita, tak ada apa, kita orang tak malu, kita bagi balik dia pakai balik. Kita pun lebih kurang sama terjun, semua pendek tinggal kan. Tapi tak ada terfikir nak berzina. Sebab apa tuan-tuan? Sebab zaman dah makin dahsyat hari. Teknologi telah menyebabkan anak-anak kita makin advance. Tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, oleh sebab itu kita kena balik kepada Al-Quran. Tuan-tuan puan, apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quran? Al-Quran pertama ia merupakan kalamullah, kata-kata Allah. Tuan-tuan, kalau bila dah namanya kata-kata Allah, Allah tak pernah menipu. Bila Allah kata ya, maka ya. Sebagai contoh, Allah kata apa? In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kamu jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Bila kamu jaga Al-Quran, Allah akan jaga kamu. Percayalah.
tunjuk gambar-gambar, saya akan tunjuk perkara-perkara yang menunjukkan bahawa Allah tak pernah menipu. Itu pertama. Yang kedua, diturunkan ke atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, dalam bahasa Arab. Orang tanya, Ustaz, kenapa tak dalam bahasa Inggeris? Sebab hari ini orang faham bahasa Inggeris lebih ramai daripada orang faham bahasa Melayu. Bahasa Arab. Datang USM, orang yang faham bahasa Inggeris lebih ramai. Pergi UKM, tempat saya, lagi ramai orang faham bahasa Inggeris daripada faham bahasa Arab. Kenapa tak turun dalam bahasa Inggeris? Tuan-tuan, Dr. Said Ramadan Al-Buti, seorang profesor syariah dan falsafah di Syria suatu ketika dulu, dah meninggal dunia pun. Dia 3 ulama besar dunia yang sangat diiktiraf. Orang sains iktiraf, ulama-ulama pun iktiraf. Pertama, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, masih hidup. Yang kedua, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ini guru kami masa belajar di Syria, dah meninggal dunia. Yang ketiga, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, juga telah meninggal dunia. 3 daripada mereka, 2 dah meninggal, seorang masih hidup. Ini pun saya dapat maklum di Qatar bahawa Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam keadaan tak sihat. Bahkan kena banyakkan doa biar ulama ini terus ada, tuan-tuan dan puan yang kasih sekalian. Dia buat kajian, dia kata, kenapa Allah turun dalam bahasa Arab? Sebab masa Nabi SAW, orang Arab kepakarannya ialah bahasa Arab. Lepas tu yang kedua, tuan-tuan, Allah itu nak tunjuk mukjizat Al-Quran. Nak bagi tahu negara-negara Islam hari ini, kebanyakan negara-negara Islam hebatnya mereka ini hebat dalam bahasa Arab, boleh cakap Arab. Tuan-tuan pergi Syria, Lebanon, Jordan, Iraq, apa lagi Tunis, Yaman, semua negara Islam. Dan mereka ini faham Al-Quran. Bila baca Quran, mereka menangis punya. Tetapi inilah negara yang paling bergolak. Allah nak maklum, orang Arab dia faham Quran, turun dalam bahasa mereka, tapi mereka tidak ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita pergi ke UK, kita pergi ke negara-negara barat, negara itu lebih ikut Islam, cuma mereka bukan Islam. Tuan-tuan dan puan, ini sebab Dr. Zakir Naik dah bagi tahu. Kalau tak kerana Nabi Muhammad SAW, pasti ramai tidak akan masuk Islam. Sebab apa? Sebab Nabi tunjukkan akhlak Al-Quran. Itu sebab kita hari ini faham Al-Quran, kita tak boleh baca dan faham saja, kita kena beramal dengan Al-Quran. Jadi itu sebabnya Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Dan ia merupakan mukjizat. Hari ini tengok orang Arab jadi tomahan pada mereka. Mereka faham Al-Quran, semua bersatu, tapi mereka lah negara yang bergolak. Kuwait tak bantu pun Iraq. Yaman diserang oleh Saudi Arabia, orang Arab sama-sama Arab. Sedangkan orang kafir tak jaga. Orang kafir tak ada pun nak serang kita, tapi dia orang gunakan kaedah-kaedah tertentu untuk jatuhkan orang Islam. Yang keempat, i'jaz ilmi yang tiada siapa dapat menandinginya. Ini dipanggil i'jaz ilmi, dipanggil sebagai kajian-kajian sains, tuan-tuan. Ada dalam Al-Quran. Dihimpun dan ditulis dalam mushaf, disampaikan kepada kita dengan cara tawatur. Tawatur ini tak pernah akan putus. Dia akan berterusan sampai hari ini. Berbeza dengan Injil. Saya ada, alhamdulillah saya dah berjaya Islamkan hampir 10 orang saudara baru. Dia masuk Islam. Antaranya student saya, tapi bukan student Fakulti Minyak Islam, dia dari Fakulti Engineering. Tuan-tuan dan puan, dia duduk dengar kita punya ceramah ni dekat masjid, lepas dalam YouTube, datang bilik saya, dia kata, Ustaz, saya nak masuk Islam, tapi before I masuk Islam, I nak baca The Holy Quran, boleh ke tak? Saya kata, why not? Boleh, tak ada masalah. Tapi you boleh baca Quran? Tak boleh. Saya pun kebetulan, tuan-tuan dan puan, saya pergi ceramah di Jakim. Bila saya pergi ceramah di Jakim, habis ceramah di Jakim tu, Jakim bagi saya Al-Quran terjemahan dalam bahasa Cina. Saya pun kagum kepala lah, kata apa Jakim pening kepala tu lagi. Saya ni orang Melayu. Kalau bagi bahasa Inggeris okey juga, ni bagi bahasa Cina. Saya kata, kenapa dia bagi bahasa Cina? Tapi saya tak tolak, lepas hadiah saya ambil letak dalam library saya, dekat pejabat. Nak jadikan cerita, rupanya ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Budak engineering ni, dia ni orang Cina. Masa tu bukan Islam. Dan dia ni fasih bahasa Inggeris dan fasih bahasa Cina lah, bahasa ibunda dia. Kebetulan dia nak baca Quran, dia nak baca Holy Quran, dia nak baca Arab, tak boleh. Jadi saya kata, awak boleh baca ni. Saya pun ambil buku terjemahan Al-Quran tu, saya tunjuk, boleh baca. Dia kata ni bahasa keluarga saya. Saya kata ambil. Cuma dia nak pegang, dia takut. Dia kata, pula, saya tak ada wuduk ni. Pula lah.
Saya kata tak apa, sebab ini terjemahan, tak ada masalah. Lepas ni baru kena ada wudu kalau nak pegang Quran betul. Maknanya kena masuk Islam dulu lah. Jadi tuan-tuan dia ambil. Dalam tempoh 1 bulan. Dalam tempoh 1 bulan, dia datang ke saya balik, dia kata, "Pak Ustaz, saya dah baca keseluruhan Al-Quran ini. Dan saya dapati bahawa dalam ini, ia merupakan apa yang saya nak telah ada terjawab dalam ni." Allahu Akbar, tuan-tuan. Saya naik bulu roma. Saya nak tahu tentang Allah. Dalam Quran dah cerita bagaimana Allah Ta'ala. Saya nak cari tentang kebesaran Nabi Muhammad, ada. Saya cari tentang Nabi Isa, ada. Semua dicerita. Sebab saya dah kaji 3 Bible, saya tak jumpa apa yang ada dalam Bible. Tuan-tuan dan puan, nak cerita Al-Quran itu cukup hebat. Cuma kita ni orang Islam, sayangnya kita tak faham. Kita kalah dengan Dr. Farid Ravi. Ustaz Dr. Farid Ravi yang dulu sangat terkenal dalam seorang India Muslim yang masuk Islam umur 18 tahun. Baru-baru ni PhD, dia siap PhD di Jordan dalam bahasa Arab tentang tafsir Al-Quran. PhD-nya mendapat PhD terbaik, tesisnya dapat dijual di negara Arab. Bayangkan tuan-tuan. Buat tentang tafsir Al-Quran, orang masuk Islam. India masuk Islam umur 18 tahun, boleh bercakap tentang tafsir. Dan sekarang di Malaysia, dia antara pakar tafsir di Malaysia. Tuan-tuan. Cuma tak dapat profesor je lagi. Doa je lah. InsyaAllah dalam proses dia nak minta profesor Madya sekarang. Tuan-tuan. Kita malu lah. Dia orang bukan Islam. Dulu sebelum ni 18 tahun masuk Islam. Sekarang ni antara pakar tafsir. Yang kedua, tuan-tuan, dia juga merupakan salah seorang daripada hakim tilawah kebangsaan. Sebab dia baca Quran macam qari yang kita dengar tu lah. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita hak masuk Islam kecil lagi, baca Quran, ya takak-kak. Ya takak-kak ni dalam Quran, dalam hadis ni dia panggil ya, duk main ngam-ngam tak habis ngam-ngam. Falamma tu palam-palam lagi. Palam-palam sampai bila lah nak palam-palam, tuan-tuan. Bermula daripada surah dijadikan ia untuk ibadat. Dalam kitab lain tak boleh jadi ibadat, yang ni boleh jadi ibadat. Baca je dapat pahala. Bermula dari surah Fatihah dan berakhir dengan surah An-Nas. Al-Quran zaman Nabi SAW, tuan-tuan tengok. Ini adalah antara yang dijumpai di Oxford. Tengok, kajian tentang Quran zaman Nabi dibuat di Oxford. Antara yang buat kajian ni Datuk Dr. Afifi Al-Akidi. Sekarang ni penasihat kepada Sultan Perak. Tuan-tuan, ni antara yang dia orang dapat jumpa lah. Dia kumpul. Saya tengok pun saya tak faham. Saya tengok ada kat Mekah, saya tengok tak faham tulisannya. Ini di zaman Abu Bakar, dia rapat. Memang tak ada baris. Tapi zaman dulu mereka baca, dia orang faham. Dia orang sangat bahasa tu, dia orang pakar. Dia tahu bagi atas, bagi bawah. Bahasa Arab ni salah baris terus dia rosak bahasa, tuan-tuan. Ni zaman Osman, dia kumpul-kumpul jadilah bainan dufatain. Dia kumpul jadi kulit. Ni bentuknya. Ni tebal ni, tuan-tuan. Kalau bawa ni, saya bawa beg besar, beg tarik tu, Quran. Sekarang tak ada beg tarik dah. Kita dalam iPad, iPhone pun boleh ada. Tadi sementara saya nak tenangkan fikiran, saya baca, sempatlah habis surah An-Nisa dalam Quran. Dan baca kat situ ya. Sampai pramugari tu tengok, ustaz baca apa tu? Saya pun kata baca surah Nisa. Oh, adalah, biasalah pramugari kan. Sekarang ni pramugari dia tak tengok dah Aaron Azim kan. Dia tengok ustaz-ustaz ni. Baik, ini Quran hari ni. Ni zaman Osman. Yang dipanggil Mushaf Osmani. Dia ditulis dengan bahasa yang cantik, tulisan yang teratur, baris yang elok dan tidak ada kejatuhan huruf dan sebagainya. Quran dah elok sangat tapi tak baca, tuan-tuan. Itu masalah. Kehebatan Al-Quran. Apa yang boleh saya katakan dalam kehebatan Al-Quran ini? Yang pertama, Al-Quran merupakan nama Allah, lafaz dan maknanya. Bila baca Quran, lafaz tu memang kata-kata Allah. Macam contoh, Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Itu Allah yang cakap.
Kita seakan-akan berdialog dengan Allah Ta'ala. Itu dia. Itu Al-Quran. Berbeza dengan hadis. Hadis ni Nabi yang sampaikan. Berbeza dengan hadis Qudsi. Hadis Qudsi Allah turun wahyu kepada Nabi Muhammad, Nabi sampaikan dalam bahasa Nabi. Berbeza dengan Al-Quran. Kata-kata Allah Ta'ala sampai pada Nabi macam tu, macam itulah sampai kepada kita. Itu dia. Maknanya pun sama juga. Itu sebab kita tak boleh nak ubah-ubah makna. Jangan hanya orang yang liberal dia akan ubah. Contoh baru ni saya pergi ke Jakarta, ada program di Jakarta, Universiti Jakarta ada bentang paper. Jadi saya duduk dalam hotel tu, masa pagi-pagi saya baca surat khabar. Saya tak berapa nak faham sangat sebab bahasa Indonesia ni dia berbeza sikit. Tapi kita belajar lah, sebab saya pun ada menyelia pelajar-pelajar PhD daripada Indonesia. Jadi fahamlah bahasa dia tu. Kita sangat membutuhkan, kita dengar ayat kasar tu, membutuhkan ni. Tapi membutuhkan tu bermaksud aku sangat menginginkan, mengharapkan. Tu bahasa dia. Tu dingin. Dingin ni maknanya kalau kita pergi kat tempat salji, dia panggil aku begitu dingin sekali. Maknanya salji turun tu dingin dia panggil. Kita kalau dalam aircon tu dingin, sedap, duduk sedap macam ni. Ni dingin. Kalau dalam sejuk tu sejuk. Bila dia berbeza. Jadi saya tak berapa nak kerti, saya baca-baca. Ada satu kolom besar, dia tulis tajuk besar, Seksi Milik Tuhan. Saya bila tengok Seksi Milik Tuhan, tengok ada seorang artis tu, saya pun kenal dia kan. Saya pun kata, apa pula Seksi Milik Tuhan, nak baca lah. Bila baca-baca rupanya dia wartawan. Dia ni artis yang paling seksi lah di Indonesia. Dia ni dikenali sebagai gerudi punya geng. Kalau dia joget, dia pusing tenggelam ke bawah tu kan. Ni dia geng gerudi seksi. Amat tuan-tuan. Saya tengok muka sekejap lah. Sekali tu dia panggil rezeki. Saya nak tengok yang baca yang bawah tu tuan-tuan. Saya tak boleh tengok banyak-banyak sebab saya hafal Quran. Saya tengok yang bawah-bawah tu nak isi dia. Saya kata apa benda? Dia kata seksi milik Tuhan. Saya pun baca. Rupa wartawan tanya, kenapa ya kamu begitu seksi, kamu tak malu? Jadi dia jawab, waduh, kenapa ya kita mempertikaikan keseksian itu? Tidakkah kita tahu bahawa keseksian itu merupakan anugerah ilahi? Betul tak? Orang sistem ini Islam, orang-orang yang fikir logik, dia akan kata ini anugerah ilahi. Ya, Tuhan bagi dadanya besar ya. Kalau orang Kedah, orang ini yang panggil buah dadar. Buah dadarnya besar gitu. Ya, buah dadarnya besar. Ya, bukan aku yang buat, Tuhan yang bagi. Goblok sekali mau pertikai itu lagi. Jadi aku pakai itu, aku tunjuk. Tidakkah itu dinamakan syukur? Sebab dalam Al-Quran menyebut ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Tidakkah dengan nikmat Tuhan itu dikongsi-kongsikan bersama? Kepala otak dia tafsir dia. Tengok dia tafsir ikut kepala otak dia, mana boleh. Ayat tu, ayat untuk siapa? Untuk orang kaya. Ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Tidakkah dengan nikmat Tuhan itu kamu kongsikan kekayaan itu kepada orang fakir miskin? Kongsikan kepada orang-orang yang kita kenal, hadiah, bagi makan. Itu yang dimaksudkan ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Tengok tuan-tuan. Itu saya nak katakan, Al-Quran itu tidak boleh diubah. Maknanya daripada Allah Ta'ala. Yang boleh mentafsirkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat. Lepas tu at-tabi'in, tabi'in. Sehinggalah ulama-ulama terkenal dalam tafsir. Yang kedua, keseluruhan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa lain. Kadang-kadang ada orang buat lawak tuan-tuan. Dia kata kita nak kena cari Al-Quran ni. Cuba. Kadang-kadang kita tak boleh nak cari tau, yang sesuai dengan apa yang kita nak. Macam contoh orang kata Ustaz kata apa nama dadah tu haram. Please show me, tunjukkan kepada aku mana Al-Quran tu mengatakan dadah tu haram. Ada yang kata, jawab ni Ustaz, mumat dadah. Tak boleh. Lain maknanya. Bukan semua benda tu ada dalam Quran. Kalau semua yang berkaitan hidup manusia ada dalam Quran, nak halalkan budu kena ada dalam Quran. Letih bang, 30 juzuk pun tak habis baca hari. Ni nak masuk Ramadan dah. Yang Ramadan lepas punya hutang tak habis lagi. Tuan-tuan, ni nak bang ni. Jadi tak usah nak minta yang bukan-bukan kita ni. Allah bagi yang asas je. Macam arak, Allah haramkan kerana mabuk. Jadi semua benda yang mabuk adalah haram, termasuk dadah. Nampak? Jadi Allah bagikan kaedah-kaedah penting saja dalam Al-Quran. Jadi jangan duk pelik-pelik sangatlah.
Ni duk minta, bukan ada seorang sisters ini Islam, saya kenal seorang perempuan, daki ni, dia datang. Ustaz, come on lah, you duk kata ini haram, sentuh lelaki haram. Come on lah, I salam you takkan naik nafsu kot. I cakap, kata Datin ni, siapa tak nak kau salam dengan perempuan? You turn. Cakap dengan saya, siapa tak mau salam dengan perempuan? Saya ramai. Lofa nak salam dengan saya. Betul, kalau ulur lah memang nak salam. Eliza Hilmi nak lama dah pegang aku ni. Tapi tuan-tuan perempuan, sebab agama kami tahan. Lofa tak jadi salam. Nah, Eliza Hilmi tak jadi salam. Ya Hamzah tak jadi salam. Hamzah, anak Hamzah tu, binti Hamzah tu, nyanyi. Sheila Hamzah. Nak, baru ni jumpa kat TV Hijrah main-main. Rupa-rupanya mak dia tengah jalan-jalan kan. Pusing. Ya Allah Ustaz, mak dia. Ya Allah, saya minat betul kat Ustaz. Ya Allah. Mak artis terkenal, minat kat aku juga. Mana aku buat artis. Tapi nak cerita, kalau nak salam boleh, makcik main salam. Siapa tak nak? Tapi Allah nak suruh kita jaga. Ada sebab. Kenapa Allah tak mau bagi? Ada sebab. Sentuh perempuan, pasti dia ada dia orang mana akan masih. Betul tak? Karen. Pandai makcik, Karen. Ni aku suka main Penang ni, tahu. Dia main Karen. Come on lah, tak boleh bang. Haram. Dah sungguh, kita tak boleh. Jadi ada sebab. Memang ada pandangan ulama kata boleh salam atas sebab-sebab tertentu. Atas sebab-sebab tertentu, bukan saja-saja. Tapi if you boleh jaga, apa salahnya? Jadi that's why kita kena faham tuan-tuan perempuan. Benda ini Allah dah bagi tahu cantik dah. Al-Quran sampai kepada kita dengan cara yang amat menakjubkan, iaitu tawatur. Ini tak ada pada benda lain. Dia akan sampai pada kita sama. Kalau saya cakap pada tuan-tuan, saya lambat kerana flight lewat. Tuan-tuan balik ni sampai Ustaz Izhar lambat tadi sebab dia lewat kerana sakit perut. Sampai pula kat kampung pula sakit perut sirik-birik 3 hari dah Ustaz Izhar. Dia bertambah. Quran tak tambah-tambah. Itu hebatnya Quran tuan-tuan. Yang keempat, Al-Quran akan sentiasa terpelihara oleh Allah Ta'ala. Yang mana Allah sebut dalam surah Al-Hijr, sesungguhnya kamilah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah turunkan Quran, Allah yang akan jaga. You jangan risau. Macam saya kata tadi, anak murid saya yang masuk Islam tu, engineering, dia ambil engineering. Tuan-tuan, dia dah baca 3 Bible. Dia kata yang pertama beza, yang kedua beza, yang ketiga beza. Tapi baca Quran, I baca dekat sini sama, pergi kat sana sama, pergi kat Thailand sama, sama semua. Allah jaga elok. Sebab ada penghafaznya. Ada orang yang menjaga, makna tak boleh nak ubah. Falamma dengan walamma tak boleh beza. Ada orang akan tegur. Baru ni ada orang buat dalam tablet dalam smartphone Al-Quran, orang dapat detect dia panggil apa? Apa benda? Kalau dalam tablet tu, please tolong saya. Application. Terima kasih. Application tu, dalam tu dia kata orang dah umum dalam Facebook, dalam Instagram, tolong jangan guna application ini kerana banyak ayat jatuh. Orang dapat detect tu sebab hafal Quran ramai. Penghafaz Al-Quran cukup ramai. Tu sebabnya jangan salah. Kami dalam TV lagilah tersilap baca kadang-kadang. Iyalah penceramah ni kadang-kadang dia tak ada tulis yang depan ni, dia tak sempat baca. Sebab kalau baca tuan-tuan letih. Allah Ta'ala berfirman dia. Tu baca berita namanya. Sama macam khutbah ni dia tak boleh tengok sangat. Dia tengok point, cakap. Tengok point, dia pada hati, minal qalb ilal qalb. Daripada hati ke hati. Kalau kita baca Islam begitu committed sekali. Sebab dalam bahasa Jawi kan, dia committed tu jadi committed. Islam begitu committed sekali. Orang kemudian dia mula committed di Kelantan pula. Aduh, tu sebab dia tak boleh baca sangat, dia kena well prepared nak jadi khutbah ni tuan-tuan. Jadi kadang-kadang ustaz-ustaz ni tersilap dalam forum ke, dalam tanyalah ustaz, dia tersilap baca walamma tu dengan fa. Wa iza asalnya fa izaja, dia baca wa izaja. Orang tegur dalam Facebook.
minta ustaz berhati-hati kerana fa iza ja, fa bukan dengan waw. Orang dapat detect sebab penghafaz Quran cukup ramai. Jadi ustaz-ustaz tu kena well prepare, baca Quran kena tepat. Hatta dalam kuliah saya mengajar budak-budak masters di UKM. Budak-budak masters sekarang ni dia kreatif. Saya tanya dia nak sebab bila nak jawab soalan saya, dia mesti kena ayat Quran wajib. Mana kena ada dalil. Awak cakap hukum ni, mesti apa dalil awak cakap kata haram? Tak ada dalil, jangan cakap. Mesti kena ada dalil. That's why, jadi saya kata, tayamum disyariatkan. Apakah dalil tayamum? Dia punya fikir tak keluar kali, dalil tayamum dia tu. Belah kali kata, famsahu biwujuhikum bid-debu. Dalam bahasa Arab. Pening aku kata, kamu ni ayat Quran ke apa benda? Tengok tuan-tuan. Nyumpah ayat Quran, debunya. Aku potong 2 markah. Aduh, berat semua tuan-tuan. Ni akhir zaman tuan-tuan. Budak reka ayat Quran. Tak benar lagi. Sahabat Nabi takut nak reka. Dia orang ni pelajar master, tukar ayat Quran. Jahanam tu. Aduh lah, macam-macam. Debu, cari debu tak jumpa. Okey, penjagaan melalui hafalan. Tengok zaman Nabi dah ada orang hafal Quran. Yang kedua, penjagaan melalui pembacaan. Orang yang biasa baca dia akan ingat. Ya. Yang ketiga, penjagaan melalui pembelajaran Al-Quran. Macam hari ini kita ada bagi sijil untuk orang hafal, orang yang baca Quran. Tuan-tuan, bacalah tuan-tuan. Kita akan dibangkitkan di akhirat kelak dengan ayat yang kita baca. Lagi lancar kita baca, lagi cepat kita masuk syurga. Lagi lambat kita baca, lagi lambat kita masuk syurga. Oleh sebab itu tuan-tuan, latihlah, tak apa. Biarlah umur dah tua pun, biar ada usaha ke arah pemantapan Al-Quran. Jangan malu tuan-tuan, teruskan. I'jaz Al-Quran. I'jaz iaitu mukjizat. Apakah mukjizat Al-Quran? Bila tengok Al-Quran, unik. Jarang kalau kita baca, dengar orang membaca, kita boleh menangis ya tuan-tuan perempuan. Jarang. Di Mekah, saya tahu, depan saya ni semua orang gini pergi Mekah ni. Orang Penang paling ramai lah kalau jumpa kat sana. Jumpa, main Penang. Penang. Penang Kedah. Sama macam yang saya jumpa orang Yan, Kedah. Saya, Alhamdulillah, pergi Mekah setiap tahun. Jadi duta. Ni bulan 12 ni insyaAllah pergi lagi. Patut bulan 3 ni pergi. Tapi disebabkan ada masalah, tak dapat nak pergi. Kerana kena siapkan saya punya pendidikan. Dan ada nak minta punya FRJS dengan tu. Jadi saya tak pergilah. Sebab itu lagi penting. Tak apalah. Saya pergi 3 tahun lepas. Masa tawaf, kita tahu dah. Orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di Masjid Mekah tu. Orang masih tawaf. Saya tengah tawaf ni. Kita tunggu, kita bajet. Masa tu sembahyang maghrib. Saya pun tengah tawaf tu, orang dah mula berhenti dah. Pasal tak? Orang lagi. Kan dia mula berhenti, orang tawaf berhenti kan. Berhenti nak tunggu, nak ambil tempat untuk solat. Orang perempuan dah belakang dah. Jadi tengah-tengah tawaf saya berhenti. Berhenti tu, betul-betul belakang imam. Ada 3 soft. Saya soft yang ketiga. Ada 1, 2, 3 kami, saya. Depan tu imam Masjid Haram. Dapat sembahyang belakang imam. Alhamdulillah tuan-tuan, tengah tawaf. Berhenti tu. Tengah berhenti tu, nampak seorang pakcik tua jalan. Tengah-tengah jalan tu, saya pun pegang. Tarik. Masuk. Tarik lah, pakcik tua. Tarik dua tangannya. Tarik. Suruh masuk. Awak ni, lu tarik orang batal kan? Batal kan? Alah. Kata pakcik, memang batal, tak apalah pakcik. Memang orang dah berhenti dah ni. Kan pakcik duk tawaf lagi, tak habis lagi. Dah lah sampai ke hijau tu. Tak dah pakcik, orang nak komat dah pakcik. Dia pun tengok saya. Macam kena. Ni Ustaz TB lah. Lah. Oh ya Allah. Dia peluk. Ya Allah, jumpa kat depan Kaabah. Kita tu tengok dalam TV ya. Pakcik dari mana? Daripada Yan Kedah. Tua lah tuan-tuan. Dia cakap tu keluar habis muka. Gigi depan tak ada lah. Tak apa lah, saya pun duduk depan. Pakcik duduk sini, pakcik. Kita sini belakang imam pakcik. Saya tu, pakcik saya depan ni, pakcik nak tawaf. Saya tarik pakcik ke balik. Bayar pipi ustaz kira tak apa, kira buat balik je dah.
Tak apa lah, saya pun duduk tepi. Pakcik, set lagi. Imam kita ni, Imam Masjidil Haram, 2 Masjid Haram, dia ketua. Siapa? Dr. Abdul Rahman As-Sudais. Tadi dia lalu, saya nampak ni. Abdul Rahman As-Sudais. Sebab Abdul Rahman As-Sudais ni dah jadi ketua imam 2 masjid. Masjid Nabawi dengan Masjid Haram. Dia jadi imam sebulan sekali. Maghrib. Itu je. Lepas tu, dia tak jadi. Dia sibuk. Dia banyak ikut Sultan. Tuan-tuan Muhammad. Jadi saya pun kata, Abdul Rahman As-Sudais. Dia pun tanya, yang mana satu? Saya pun kata, macam mana yang suara sedap tu makcik? Macam mana? Saya lagi dengar makcik. Nak cerita tak boleh. Sebab suara aku tak sama. Dia tak apa lah, dia pun bayar. Imam Sudais malam tu dia sentimental sikit. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Dia nangis. Iya, tak nangis pula. Tuan-tuan, Imam Masjidil Haram nangis. 4 juta orang dalam Masjid Haram nangis. Tuan-tuan, menangis habis. Nangis. Yang ku tak tahan, mak pakcik tepi. Kata, dahsyat betul pakcik ni. Saya keluar air mata. Saya tahu kenapa dia nangis. Iya kan nak buat iya. Nampak sangat. Kita dapat rasa feel nangis kita. Kita tu sembah Allah Ta'ala, banyaknya dosa kita buat. Allahu Akbar, menangis kita tuan-tuan. Pakcik tepi ni menangis. Habis mah. Imam dah habis baca Fatihah, tak habis lagi. Dahsyat pakcik ni. Habis mayang tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul. Ustaz, awak tu imam nangis. Loh, saya ingat pakcik faham. Tak tahu. Imam menangis, orang pakai menangis, aku menangis sama. Tuan-tuan, inilah unik orang Melayu tuan-tuan. Dia boleh nangis walaupun dia tak faham. Itulah uniknya Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. You can feel the Al-Quran in your heart. Sudah pasal Inggeris. Dia pukul 12, Inggeris semua. Tuan-tuan, pertama, ibadat yang terdapat dalam Al-Quran sempurna dari semua aspek. Ini mukjizat. Ibarat, bukan ibadat, ibarat. Ibarat dia tu lengkap. Tak boleh nak cari. Saya belajar, masa belajar dulu, nak belajar tafsir, kita belajar bahasa. Kita nak faham Quran. Bahasa Al-Quran, dia punya sastra paling tinggi. Tidak terdapat dalam Al-Quran ayat-ayat yang bercanggah antara satu dengan yang lain. Dan begitulah juga cerita dan hukum-hukumnya tak bercanggah. Daripada mula sampai belakang sama. Kalau kita baca tesis pelajar, PhD tesis saya sendiri pun, kadang-kadang cakap depan lain, belakang lain. Tu kena tegur. Quran tak tuan-tuan. You baca depan macam tu, belakang macam tu juga. Itulah hebat Al-Quran. Itu dipanggil ibarah jamilah min qibalillahi azza wa jalla. Ibarat yang cantik, yang tinggi dia punya bahasa dia, sampai orang-orang sastra tak boleh nak lawan. Itu bahasa Arab dia sangat tinggi. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 82, patutkah mereka bersikap demikian, tidak mahu memikirkan isi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, nescaya mereka akan dapati perselisihan yang banyak di dalamnya. Ya Allah itu Tuhan, tuan-tuan. Bila kita baca ibarat dia pun cantik, teratur. Tu sebab kalau tuan-tuan baca, dia akan jadi minat nak teruskan. Saya, tuan-tuan puan, isteri saya bekas pelajar USN, Fakulti Pendidikan bahagian Sains Biologi. Tadi saya sampai dia kata, jangan lupa tengoklah tempat-tempat yang mengingatkan perkahwinan kita. Lepas tu bila pula aku kahwin dengan USM. Tapi nak cerita, saya pernah datang ambil dia dengan ayah saya nak hantar balik kan. Ingatlah saya USM ni. Ingatlah apa ni, masjid tu aku ingatlah saya pernah semayang kat situ. Dia pun jalan kaki di dalam ni. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dia ni orang sains, orang biologi. Tengok Allah ni maha kaya tuan-tuan. Saya ni belajar daripada sekolah menengah tingkatan 1 dah 14 tahun dekat Syria. Balik umur 23 tahun. Saya tak boleh, dulu kalau saya cakap Melayu memang tak berapa
Lebih kurang macam I mix. Ya, campuran, ya, daripada berzanji dan sebagainya. Jadi cakap tahu mana jelas lah kan. Saya buat tesis bahasa Melayu memang teruk, bahasa sampai penyelia saya lepar lah tesis. Kata apa benda ni? Ayat apa kau pakai ni? Memang tak reti mana nak koma, tak reti. Memang sekolah menengah. Saya belajar sampai darjah 3, lepas tu ngapal Quran sampai darjah 6. UPSR tak ada, PMR tak ada, SPM tak ada. SPM ambil masa buat masters. Tu yang jadi pensyarah tu, alhamdulillah lah kan. Tapi Allah tu maha kaya lah. Bapa saudara saya profesor matematik, statistik. Dia buat soalan saya tak faham, semua pakai cacing lah, rumus. Dia statistik tak faham lah. Sampai dia orang tu tanya, boleh ke hang ni nak jadi apa? Dia kata, ngapa Quran? Tapi ayah saya dia yakin tinggi. Ayah saya ni dia pasal universiti juga, ekonomi. Jadi dia kata, tak apa, Allah jaga kamu. Sebab kamu ni nakal sangat. Kalau tak hantar ngapa Quran, silap bulan kamu ni perokok bersiri. Dahsyat ayah aku memang mulut dia dahsyat ke? Tak, memang saya nakal. Kalau di kampung saya, kalau tuan-tuan pergi kat kampung tempat saya duduk dulu, kat Taman Guru Kelantan tu, orang kenal semua 5 jahanam. Saya, Dr. Irwan, ada lagi 2-3 orang lah. Tapi alhamdulillah 5 orang ni menjadilah, cukup. Seorang tu meninggal, dia IT meninggal sebab dia kena asma. Seorang lagi bos JKR. Seorang tu engineer dalam oil and gas. Seorang lagi tu sekarang ni doktor pakar tulang di Kelantan. Pakar tulang. Lutut ni dia daripada kecil memang suka buka basikal. Sekarang ni dia buka benda tu juga. Ni saya ada masalah lutut. Dia kata, Hamai, mu mari sini, aku buat kat kakimu. Tak nak aku. Aku tahu mu punya otak macam mana. Dia rasa tak sesuai, dia tukar. Kaki aku bukan tempat tukar. Tu biarlah lutut sakit sikit, tak apa masalah tuan-tuan. Tu jadi, saya alhamdulillah jadi ustaz lah. Syukur alhamdulillah tuan-tuan. Saya ni nak kahwin dengan doktor perubatan. Kita dengan SPM tak ada, tapi nafsu tinggi. Nak kahwin dengan doktor perubatan. Saya nak balik pada Quran. Allah tak pernah menipu. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tak suka, Allah suka. Tuan-tuan, saya nak kahwin dengan doktor, cakap pada mak cari apa? Mak cari seorang perempuan yang belajar sains. Saya pula kat luar, saya kata nak kahwin dengan doktor. Mak saya pun tahu, hang pun SPM tak ada, Allah nak kahwin dengan doktor. Lepas tu saya kata, dia tunangkan terus, dia tunangkan. Saya maksud tu tak kenal. Saya kata, mak, dengan siapa ni tunang? Dengan perempuan lah. Mak pun nakal lah. Lepas tu kata, belajar apa? Doktor. Tak. Dia rasa belajar doktor apa? Sebab dia kat USM ambil sains. Sains ni doktor lah. Doktor lah, lebih kurang lah. Rupanya biologi. Tuan-tuan, nak jadikan kita, saya kahwin dengan dia. Ada 2 perkara yang saya yakin dengan Allah Ta'ala. Kenapa saya kahwin dengan dia? Pertama, Allah dah kata, kamu tak suka, Allah suka. Sebab baik untuk kamu. Rupanya, kalau saya kahwin dengan doktor juga, doktor kerja 48 jam. Kawan-kawan saya ramai, doktor pakar saya. Pakar bedah jantung, Dr. Hamzah, kawan. Apa nama tulang, kawan. Nak bagi tahu, mereka kerja 48 jam, sibuk. Perempuan dan lelaki sama. Pakar bedah, Dr. Lenny, dia kata kadang-kadang tidur tu dalam bilik bedah sekejap ya. Nak tenangkan otak. Nak bagi tahu, kalau saya kahwin dengan dia, anak mungkin tak ada. Tak sempat. Sekarang pun 2 lah. Orang kata, kenapa Ustaz? You are very slow. Otak hang slow. Dah macam-macam cara dah buat, dapat 2 okey, alhamdulillah lah. Dia orang sedap kutuk aku orang azam tu. Macam mana ni nak malam pun touch and go sekejap. Tuan-tuan, muju tak pakai smart tag. Tunggu. Ustaz Kazim lagi lah, Ustaz Kazim. Dia memang smart, betul-betul smart tag lah dia tu. Tahu buat? Betul. Pertama, dia banyak membantu saya jaga anak-anak. Sebab dia pensyarah juga kan, pensyarah isi biologi. Yang kedua tuan, saya buat PhD dalam bidang bioteknologi, fake bioteknologi, tentang DNA. Mana saya belajar? Saya belajar ke Arab lain. Dia belajar dengan dia. Sebelum balik ceramah, belajar atas katil. Macam apa itu DNA? DNA merupakan gini-gini. Tak faham, takkan tak faham, lambat betul. Kena marah juga tuan, ikutlah guru kita tuan, dia marah kita. Sampai siap PhD lah, alhamdulillah. Sehingga dapat cemerlang PhD tu. Nak bagi tahu,
isteri. Kadang-kadang benda yang Allah bagi tu kita tak suka tapi Allah suka. Itu sebab ni yakinlah dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Jangan duk tak yakin. Kenapa dia jadi keluar ni? Okey. Jadi kena kaji Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Quran. Itu sebab kalau kamu kaji, banyak benda yang sesuai dengan kamu, tuan-tuan. Yang kedua, Al-Quran bertepatan dengan al-iktisyafat al-ilmiyah al-yaqiniyah. Saya saja tak bahasa Arab biar tuan-tuan tak faham. Senang, saya ada modal nak cakap. Iktisyafat al-ilmiyah al-yaqiniyah. Dia panggil kajian-kajian sains dan ilmiah. Tuan-tuan, lagi tuan-tuan kaji tentang Al-Quran bertepatan dengan sains. Sains dapat kata ya, betul. Apa yang ada ni jadi ni? Rupanya cek-cek Al-Quran dah sebut 1400 tahun lepas. Hebat tuan-tuan. Sebagai contoh, hudud. Tilka hududullah. Antara Allah bagi tahu itulah had aku. Had. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Lelaki mencuri, perempuan mencuri, maka potonglah tangan mereka. Nampak? Ni mukjizat Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah bagi dalam bab hudud. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allahu akbar. Allah kata apa? Orang lelaki mencuri, orang perempuan mencuri, maka potonglah tangan mereka, iaitu apabila lebih daripada RM250. Lebih kurang gitu. Terjemahan dia RM250 itu jangan cari tak, memang tak ada dalam Quran. Itu aku tambahlah. Sebab dia punya syarat RM250 ke atas. Dalam ayat lain, Az-zaniyatu, perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, maka sebatlah mereka 100 kali. Ayat sama. Dia punya bahasa dia, lengkok ayat sama. Tapi yang tadi mencuri, Allah mulakan lelaki. Zina, Allah mulakan perempuan. Why? Kenapa? Kenapa makcik? Makcik. Puan-puan? Orang lelaki mana? Tak ada lelaki lah orang. Orang lelaki kenapa? Zina orang perempuan, curi orang lelaki. Kenapa? Orang perempuan? Ustaz ni datang nak tanya soalan ke nak ceramah? Dua-dua aku nak buat, tuan-tuan. Tuan-tuan, Allah tahu dah yang banyak merompak mencuri lelaki. Betul tak? Jarang kita tengok orang masuk dalam bank, jangan bergerak kami nak timbang. Perempuan pegang pistol balik bang. Tak boleh. Tak boleh. Tengok kita hantu, lagi. Orang lelaki dia tak. Dia memang, kalau dia tetak tuan-tuan. Dia tetak. Ni, dekat Shah Alam berlaku. Masuk rumah orang kaya tu, kemudian dia ada baby. Ni sebab masalah yang sangat pelik lah tuan-tuan sekarang ni, negara. Mana-mana pun sama je. Baby, dia nak duit, tak ada duit. Jadi ada baby kecil, cucu dia. Dia ada peti besi. Cuba si penganisa jenayah dia kata apa? Kena ada duit cash, sekurang-kurangnya 1,000 atau 2,000 ringgit letak asing. Boleh ambil terus bagi kalau dia nak. Jangan tu simpan lebih-lebih. Kalau dia kata, mana? Cocok. Tak, jangan bagi je. Dia orang ni tak kira, dia tetap. Jadi yang ni budak kecil kan. Dia minta duit. Tak boleh, tak ada. Lah kali dia pun jumpa peti besi. Bila jumpa peti besi, dia suruh pakcik ni buka sekarang. Tak ingat tuan-tuan, kelang kabut. Nombor tak ingat. Pusing-pusing. Baby duduk nangis. Dia ambil baby, lempar ke dinding, mati baby. Cucu pertama dia tuan-tuan. Tu, rombak. Tu sebab yang buat kerja rombak ni lelaki. Tapi kalau buat zina, siapa? Bukan saya nak kata perempuan ni kaki zina, tak. Cara pakaian tu menyebabkan orang lelaki nak berzina. Sebab Allah kata, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Bagi tahu orang lelaki dalam surah An-Nur ayat 30, jaga mata. Orang perempuan pula tengok, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah. Pening kepala. Dia jalan tu, nampak betul. Bergegar otak tu kan. Orang perempuan. Sekarang ni dia pakaian orang perempuan tengok. Dia mengislamisasikan baju orang perempuan. Dia pakai baju jubah kan? Jubah ketat punggung, nampak bekas orang dalam.
Tok Imam salah baca Quran. Tok Bilal mari-mari nak azan, nampak jemaah perempuan masuk pakai jubah. Oh, tu jubah dah tu. Tapi jubah ketat, nampak bekas luar dalam. Masuk-masuk. Allahu Akbar Allah. Nak azan asal. Keluar tuan-tuan. Azan raya. Dah. Tu perempuan. Sebab Allah suruh jaga perempuan, tuan-tuan. Cantik Allah buat bagi perumpamaan yang cantik dalam Quran. Cuba kita baca, kita nak faham. Cuba rumah saya bila dia orang sains, dia baca Quran, dia baca yang terjemahan. Dia boleh khatam sampai 4 kali yang terjemahan. Walaupun dia orang sains, dia boleh habis. Dia kata, menarik, baca Quran ni dia baca terjemahan tu. Jadi nak baca. Tu tuan-tuan yang kasih sekalian. Al-Quran ni mempunyai satu perkara yang luar biasa. Termasuk dalam bab kajian-kajian yang kita lihat pada hari ini. Contoh yang seterusnya. Allah sebut dalam Quran dan surah Ar-Rahman. Ni ayat ni tuan-tuan bacalah terjemahan dia. Pasti kita akan jadi insaf. Banyak Allah kata fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Ayat apa lagi yang aku bagi kau nak tak percaya? Aku dah bagi macam-macam tu. Dah macam-macam aku bagi kat kamu. Tak percaya lagi. Kajian sains dah buktikan. Tak percaya lagi. Allahu Rabbi tuan-tuan. Allah bagi tahu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara air masin dengan air tawar takkan bersatu. Sebelum ni orang buat kajian, air masin dengan air tawar dekat muara tu kan. Sekarang tuan-tuan, orang dah jumpa dalam laut ada air tawar di Brazil. Tuan-tuan, tengok orang buat jumpa. Lepas tu di dalam air tu pula, dalam air air masin. Menyelam bawah ada air tawar. Dalam air tawar ada pula ikan air tawar dalam tu. Tuan-tuan, Allah sebut cantik tuan-tuan. Kita tak habis kajian lagi. Saya jumpa dengan seorang sahabat. Dia ni mengajar orang menyelam. Dia pusing dunia tuan-tuan, menyelam ni kerja dia. Dia kata, Ustaz, if you berani, jom kita ikut saya pergi menyelam. Kalau Ustaz masuk dalam laut, Ustaz, dalam dasar laut, Ustaz tak nak naik, Ustaz. Cantik Ustaz, memang cantik. Padahal dalam Quran banyak menceritakan apa yang terdapat dalam laut. Allah tunjuk. Kajian demi kajian. Lagi kita buat kajian, lagi kita jumpa tuan-tuan. Tu. Saya banyak kaji tentang babi tuan-tuan. Babi dalam makanan, babi dalam tu, kaji babi ni. Ni isu apa? Bulu babi kan. Kenapa bulu babi antara yang terbaik? Sebab dia bulu dia satu, keluar 3. Dia halus, dia cat tu rata cantik. Tu. Saya banyak kaji babi lah. Kita buat penyidikan saya pun banyak lebih babi. Saya dengan Datuk Dr. Syed Azhar pun sama. DNA babi kita buat kajian. Tu yang dapat jena, alhamdulillah lah. Tapi nak cerita bagi tuan-tuan. Babi tu sendiri pun kita tengok Allah. Betul lah Allah bagi. Haram tu ada sebab, banyak sebab Allah haramkan. Cuma kita tidak yakini dengan apa yang Allah cakap. Tempat azab. Dalam Quran sebut tentang azab. Antaranya kaum Nabi Lut. Tuan-tuan pergi tempat kaum Nabi Lut. Kalau ada duit lebih, tuan-tuan pergi Jordan. Pergi. Ni laut mati tuan-tuan. Laut mati ni, saya baru ni sembang dengan Profesor Datuk Ibrahim Komo. Dia ni pakar kaji tanah UKM. Sekarang ni, dia dulu bos UMT. Apa ni, NC UMT. Dia dah pindah lah ke UKM balik. Tuan-tuan, dia ada grup, tim penyelidik antarabangsa. Profesor-profesor antarabangsa ni, dia pergi dekat sini. Sebab dalam Quran menceritakan Allah balikkan kaum Lut. Terbalik itu. Atas hujan, bawah naik, terbalik. Tanah terbalik. Dia orang pergi buat kajian, kira-kira orang putih pun ramai. Yang Islam pun ada. Dia orang buat kajian nak tengok betul ke tanah tu terbalik. Dia cek tuan-tuan. Kalau ikutkan saya tak reti dengan bab tanah ni. Kita mudah cerita untuk jadi contoh. Lapisan A, B, C, D. Ini standard. Bila pergi kawasan laut mati, dia ada 2 tempat yang terbalik. Pertama, laut mati, kaum Nabi Lut. Yang kedua, dekat sebelah Yaman tu, dia panggil tempat Qarun. 2 tempat ni terbalik. Dia cek tanah tu, label tanah, dia terbalik. D, C, B, A. Allahu Akbar tuan-tuan. Lagi orang buat kajian, lagi jumpa. Jadi kita tak percaya yang Allah akan turunkan bala kepada kita kalau kita tidak ikut kepada apa yang Allah suruh. Tak mustahil. Sekarang Allah tunjuk macam-macam dah kat kita. Masjid tak hidup, ulama tidak diikuti,
Bila ulama bagi nasihat tak pernah nak ikut, pemimpin tak balik pada Islam, semua tu akan menyebabkan Allah Ta'ala turunkan macam-macam bala kepada kita. Ni semua Allah tunjuk, ni pun Allah dah tunjuk kepada kita. Ni antara yang diorang jumpa. Dia air tu kering. Bila dia kering, ada time dia kering tu, nampak ada macam perumahan kat bawah. Ini diorang buat jumpa. Dia nampak putih sebab dia masin tu kan. Dia jadi apa? Jadi garam, melekat garam, tuan-tuan. Sampai pengkaji-pengkaji kata, zaman Nabi Lut ni, kaum dia tu dah mempunyai teknologi yang cukup hebat. Tu, cantik. Masih utuh dalam. Tapi tak ada orang boleh masuk dalam. Apa hikmah orang tak boleh tenggelam? Sebab orang akan jumpa macam-macam kat bawah. Tak boleh tenggelam, tuan-tuan. Gemuk macam mana pun terjun, tak boleh tenggelam. Tariklah ke bawah, takkan boleh tenggelam. Tak percaya tuan-tuan pergi kan? Saya kalau bawa, saya duduk jauh, saya panas tuan-tuan, sakit muka ni. Tapi perempuan ni dia sungguh nak pergi, nak hilangkan apa? Jerawat, dia ambil letak muka. Hitam tu muka dia. Dia panas. Baru ni saya pergi bulan 1 ni. Bulan 12 saya bawa jemaah pergi. Musim sejuk, bayangkan kita dalam bas pakai baju tebal. Sampai kawasan tu panas, sepanas-panasnya. Buka baju, sampai pakai baju lengan pendek. Ada pergi terjun mandi, ada seorang Datuk Jim tu pergi terjun. Dia pergi terjun tu, Ustaz, tak boleh tenggelam. Nak cerita bagi. Dah lama dah Datuk, tak boleh tenggelam. Tak apa, memang takkan tenggelam. Pergilah tengah-tengah. Tapi tak berani lah, dia takut tu. Pergi tenggelam, mati aku tadi. Dia kata, tapi tuan-tuan, luar biasa. Sebab dalam tu, macam-macam yang akan dijumpai. Ada lagi, perjumpaan-perjumpaan yang cukup banyak. Dia orang buat kajian. Orang Israel pun buat kajian juga. Jadi tuan-tuan, luar biasa apa yang Allah tunjuk kepada kita. Seterusnya, bahasa dan sastranya yang tinggi. Tiada siapa yang boleh menandingi. Allah, kenapa ayat keluar ayat Quran ini? Tak apalah, tuan-tuan. Tapi ini dibuktikan oleh pakar-pakar bahasa lah. Saya tak mahu sebut sangat ini. Ini dia punya lebih kepada bahasa. Yang ketiga tuan-tuan, Al-Quran menjelaskan hukum hakam yang jelas dan lengkap. Contoh, akidah. Ia barang bumi akidah. Tuan-tuan, bacalah Quran. Dalam Quran dia ada akidah. Tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Orang duk gaduh ni. Sekarang ni orang duk gaduh, Allah kat mana kan? Saya pun kadang-kadang tak apa, cukuplah dengan kita beriman Allah tu ada. Kalau kita duk gaduh, duk cari tuan-tuan, Allah tu kat mana, sampai kiamat tak selesai tuan-tuan. Sedangkan kita duk gaduh waktu budak lahir, budak-budak berzina makin bertambah. Anak lahir tanpa bapak saja hari ni yang dimaklumkan hampir 400,000 orang. Anak lahir tanpa bapak di Malaysia lebih ramai daripada rakyat Perlis. Jadi nak cakap apa? Baru ni saya pergi saya forum perdana depan Raja Muda Perlis. Dia kata, Ustaz, nak bagi tahu ni, kami saja dekat kami ni, dekat tempat kami ni, yang berzina saja budak-budak 4,000 lebih. Lepasan SPM. Tak kira lagi hak universiti. Tu Raja Muda. Ustaz tolong fikir macam mana? Saya pula tolong fikir. Nak cerita. Cukup masalah tuan-tuan. Sekarang ni dia di Perlis pun masalah yang sama. Raja Perlis kata kita kena buat sesuatu. Kena kuatkan lagi program agama. Tak apalah, insya-Allah kita cubalah. Akhlak. Hukum hakam dalam ibadat ni cukup banyaklah. Hukum hakam dalam muamalat semua ada. Bab riba. Riba Allah tumbuk tentang riba ya, tapi kita kaji hari ni tengok riba dah macam-macam dah. Riba dalam apa? Riba dalam jual beli emas. Hari ni emas dah tak jual. Awak ambil sekilo, saya ambil sekilo. Tak. Sekarang semua online. Itu sebab sekarang ni fatwa haramkan yang jual online. Sebab tidak ada al-qabdu. Banyak penipu. Yang JAKIM haramkan baru ni, orang Melayu saja yang rugi tak kurang daripada 1 juta ringgit. Duk main emas online. Tengok, Allah dah bagi tahu tapi kita tak pernah nak ikut. Yang ruginya orang Islam. Orang bukan Islam terus dapat keuntungan. Tuan-tuan dan puan sekalian. Seterusnya fadilat Al-Quran. Pertama, hidayah kepada sesiapa yang membacanya. Ini memang pasti tuan-tuan. Inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Quran bagi hidayah kepada orang yang mencarinya. Orang yang nak mengkaji tentang Al-Quran. Itu Allah dah maklum dah. Sebab orang baca Quran, dia boleh yakin, dia boleh faham, dia boleh mendalami, insya-Allah dia akan berjaya. Dia akan dapat hidayah Allah Ta'ala. Cuma siapa yang nak dapat? Kalau kita tak cari. Yang kedua, pahala yang besar bagi orang yang membacanya. Sabda Nabi SAW,
ibadat yang paling afdal untuk umatku ialah tilawah Al-Quran. Ini antara hadis Nabi SAW yang boleh kita amalkan bersama. Ya, tuan-tuan, baca Quran ni pun. Baca Quran ni kalau kita baca sikit pun dapat pahala, satu huruf dapat pahala. Jadi bacalah sebanyak-banyak yang kita mampu, tuan-tuan. Ini contoh. Masuk surah. Otak segar seperti hidup. Ini berapa tahun 2000 apa ni? Saya simpan. 2013. Budak tahfiz Quran. Bedah siasat terdapat pelajar tahfiz Aiman Nur Hakim Yahya yang rentung dalam kebakaran kemarin menunjukkan organ berkenaan bersinar. Ini tuan-tuan, saya jumpa yang buat bedah dekat KL. Dia kata, "Ustaz, saya yang buat bedah siasat, otak dia masih segar." Tuan-tuan, orang yang baca Quran, hafal Quran, ni tak habis Quran lagi ni. Percayalah tuan-tuan, orang hafal Quran, Allah takkan sia-siakan hidup dia. Tengok, mana ada orang hafal Quran minta sedekah berjalan, tak ada. Semuanya Allah murahkan rezeki dia. Apatah lagi dalam hidup dia, kematian dia, tuan-tuan. Ni sebagai contoh. Yang ketiga, Allah melaknat golongan yang membelakangkan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Contoh, Kamal Atatürk. Bila kita pergi ke Turki, kita akan ditunjukkan bagaimana Allah Ta'ala tunjuk kepada Kamal Atatürk ni. Penyakit dia. Lepas tu dia punya, kalau tanya orang di Turki, tahulah. Sebab saya masa zaman belajar, ramai kawan-kawan dari Turki, dia orang belajar sekali dengan saya. Ramai sekarang ni dah jadi pendakwah di Turki. Ada yang seorang sekarang ni dia timbalan mufti dia. Tuan-tuan buat. Tak, orang kata apa? Tanah tak mau terima. Tanah tak mau terima. Nak buat macam mana? Cuba Imam Syafi'i pernah bincang bagaimana jenazah yang tak diterima di tanah. Kita ke bumi, tak boleh. Ada je masalah. Kalau keluar air itu biasa. Saya jumpa dengan penggali kubur. Dia kata, "Ustaz, saya bersyukur jadi penggali kubur. Saya jumpa macam-macam, Ustaz. Masa kita gali-gali dah elok-elok, masa nak ke bumi, tak muat. Tak muat bukan sikit. Hampir 1 kaki, Ustaz. Saya ni pengalaman korek gali dah lama 15 tahun. Tak cukup 1 kaki, ini bukan kerja profesional. Saya korek lagi bagi sama. Tak cukup lagi. Lah kali kami sumbat macam tu je. Tuan-tuan, nak cerita lagi. Yang keluar air busuk. Betul, ni kadang-kadang yang dalam dalam tanah kubur tu, dia banyak yang betul juga, tapi banyak juga hak mengarut je. Hak berasak-berasak tu tak ada lah. Saya jumpa dengan Nasi Bilakan dekat Astro. Sekarang ni jadi pendakwah tuan-tuan, kat Kedah kan. "Abang, semenjak belajar memang banyak mendidik abang," kata. Dia saya cakap kasar kan. "Setiap kali kita lakon, kita baca, Ustaz, saya tak boleh terima. Kita pegang perempuan, ya Allah." Dia cerita, dia pegang perempuan yang lakon, dia kata, "Tak boleh terima, Ustaz. Saya rasa kalau ini benar berlaku, bagaimana akan jadi pada dia?" Allahu Akbar. Tu yang sekarang ni dia berhenti berlakon terus. Dia takut dapat hidayah menerusi lakonan. Tuan-tuan, percayalah cakap saya. Orang yang ikut Allah, Allah takkan sia-siakan hidup dia. Percayalah. Tuan-tuan, tengok ni. Dia hina Quran. Dia jadikan Turki sebuah negara yang orang kata apa? Liberal. Kalau nak tengok, kalau di Turki dulu, sekarang saya tak pasti macam mana. Dulu masa zaman saya belajar, kita pergi Turki, pergi rumah kawan-kawan, mak bapak dia takkan bagi izin buka TV lepas pukul 10. Sebab buka je, kalau dia ada 200 channel, 100 daripada 200 adalah cerita blue. Turki buka, blue. Buka blue. Maknanya cerita yang tak elok. Mak bapak takkan bagi buka. Dulu sebab dia terbuka. Sekarang masuk yang datang yang baru ni, alhamdulillah, dia banyak ubah ke arah Islam, tuan-tuan. Dulu kalau kita turun daripada Masjid Biru tu, turun tangga pun orang bercium kat depan. Sekarang mana boleh? Tuan-tuan, sekarang dah banyak berubah, alhamdulillah. Ekonomi dia makin mantap dan sebagainya. Dulu beli, bayar, zaman saya pergi dulu, duit tebal tu, bayar taksi, teruk ke belakang. Jadi maknanya Allah sia-siakan hidup mereka, tuan-tuan, bila mereka jauhkan daripada Allah Ta'ala, diri mereka daripada Quran dan Allah Ta'ala. Pahala dan ganjaran yang besar bagi golongan yang berusaha membaca dan menghafal Al-Quran. Ini Allah sebut dalam
dalam contoh. Ini tuan-tuan dikajak. Seorang Bilal. Ini adalah sahabat saya, tuan-tuan. Saya dapat ni ketika, walaupun saya ambil gambar ni daripada Google, tapi dia ni adalah sahabat saya di Kajang. Dia berkas pencen daripada tentera. Kemudian lepas pencen, dia banyak habiskan masa dia membaca dan menghafal Quran. Dan yang kedua, rumah dia yang kedua adalah rumah yang dia duduk dengan isteri dia. Rumah pertama adalah surau ni. Dia akan duduk kat surau, dia akan kemas surau, dia jadi macam hamba kepada surau tersebut. Mengemas, dia jadi Tok Bilal. Allah ambil umur dia sebelum Jumaat, sebelum waktu asar hari Jumaat. Dia masuk dalam masjid, dalam surau dia ni, nak tunggu azan, dia semayang tahiyat masjid, tengah sujud, Allah ambil umur dia. Pertama dalam keadaan wudu, yang kedua dalam keadaan solat, yang ketiga tengah berzikir kepada Allah Ta'ala, yang keempat tengah sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, kita belum tentu mati kat sini. An-nas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia mati ikut apa dia suka. Guru saya yang saya katakan, Dr. Said Ramadan Al-Buti, tuan-tuan, dia meninggal dunia ketika tengah mengajar dekat dalam masjid. Saya ingat masa zaman 20 tahun lepas, dia guru saya dan juga guru kepada Mufti Wilayah Persekutuan, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Kami sama dekat Syria. Datuk Mufti ni Datuk Zul ni sangat dikenali lah. Ulama-ulama Syria semua kenal dia. Sebab dia sangat tekun. Subuh tu dah ada lah kat depan, dekat kat depan. Saya ni jadi terikut-ikut. Sebab apa? Dr. Zul lah. Datuk Zul ni Mufti Wilayah. Dia kata, jom pergi masjid, pergi belajar. Saya kata, universiti pun banyak tak? Tak cukup. Dia kata, mana belajar masjid? Dia kata, baca kitab. Dia beli kitab, kan? Saya duduk depan. Saya duduk depan. Dia tak apa, dia buat masters. Dia Madinah, lepas tu pergi masters kat Syria. Saya pergi sekolah menengah. Jadi memang kat situ tak. Jadi datang duduk, tuan-tuan, kita duduk dengar. Syekh kata apa? Batuk. Syekh tu batuk, dia mengajar batuk. Keng. Mic ni, dia pakai mikrofon. Ramai lah orang, 1000 orang maghrib. Jadi masa dalam kuliah tu dia batuk. Saya suka duduk depan, saya suka bubuh air. Ambil berkat situ je saya. Nak kata pandai tak pandai. Bubuh berkat bubuh air. Dia ni ulama masyhur dekat Syria. Tengah-tengah dia mengajar tu, dia batuk. Keng. Saya tengah bubuh air. Saya kata, Syekh, alaika bistirahah. Syekh, kena rehat, Syekh. Kena rehat. Saya cakap rehat tu, dia cakap, ni mic terbuka ni. Ya bunayla taqul hadha. Satu masjid semua tengok. Orang semua pakai tengok kat saya. La taqul hadha, jangan cakap macam tu. Wallahi lan aturka hadzal makan wa sa'amut. Aku takkan tinggalkan tempat ini, aku akan mati di sini. Setelah 20 tahun, tuan-tuan puan, saya dah ada kat Malaysia. Allah ambil umur dia tengah mengajar di tempat kuliah maghribnya. Tuan-tuan, kita di mana, tuan-tuan? Waktu saya minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak mati tempat yang baik, ya Allah. Kita tak nak sakit jantung dalam kapal terbang, aku tak nak. Setiap minggu naik kapal terbang, tak nak mati dalam kapal terbang, tuan-tuan. Tunggu, memang saya sampaikan polis kat situ, kenal lah. Ustaz gimana pula ni pagi? Yang Penang ni, dia tahu tak? Haji Zul. Mai pula Ustaz. Baru ni mai tak? Sampai aku mai bila Allah. Misi balik petang ni, betul pukul 2 petang. Oh, dahsyat dia dah. Tuan-tuan, memang saya suka naik kapal terbang, tapi tak nak mati dalam kapal terbang. Saya nak mati tengah mengajar. Rumah saya semalam 2 hari lepas, cakap tentang macam mana romantik pelik ke orang tua tu. Dia pegang tangan saya. Abang, makan ubat. Dia belikan suplemen, suruh saya makan. Kata, abang makan ubat lah bang. Risau lah saya, abang pergi sana ubat. Baru ni Ustaz Kazim telefon, blok pula satu, jantung dia blok pula satu. Jadi kena stop dengan slow. Hafizah Musa tak boleh kuat lah. Ustazah Hafizah Musa, jantung blok, baru ni buat pembedahan. Ni kena stop pula, kena rehat. Sebab dia tak boleh kuat sangat. Dia kena relax gitu. Itu setara Ustazah Hafizah tu yang slow. Tuan-tuan, jantung saya ni suara naik turun, aku risau betul kan. Rumah risau lah. Dia kata, abang, saya nak jaga abang kat hospital, tolonglah, jangan jangan. Saya kata, insyaAllah saya nak doa kepada Allah Ta'ala. Saya nak buat macam ayah saya. Arwah ayah minta doa daripada muda. Dia kata, aku tak nak, pertama aku nak mati umur 63 macam Nabi SAW. Yang kedua, aku nak mati dalam wudu.
Yang ketiga, aku tak nak sakit di hospital. Aku nak mati mengejut. Tuan-tuan, Allah makbulkan ketiga-tiga yang ayah saya minta. Allah ambil umur dia. Cuma Allah tak makbul yang keempat. Ya Allah, aku nak mati di Kelantan, tempat mak dia. Sebab dia kata bila mati di Kelantan, orang di masjid Kelantan kan ramai. Masjid kan Kelantan kan ramai orang masjid. Dia macam Penang lah, penuh. Sebab saya berceramah kat Penang pun saya tahu dah, ramai tuan-tuan, penuh lah. Pecah panggung lah kalau di Penang ni. Kalau saya main di Kedah belah-belah sana pun memang penuh. Cuma di Kelantan pun lebih kurang sama. Dia kata kalau semayang Kelantan juga, mak mentua dia, mak saya lah, mak saya orang Melaka. Melaka ni tuan-tuan, paling ramai 5 orang, alhamdulillah. Dulu. Tu ayah tak nak lah. Dia pergi semayang kat masjid, semayang maghrib, main, tak ada orang. Lepas tu lepas semayang, lepas maghrib, duduk kat beranda minum kopi. Bila ayah saya, tak ada kuliah kan? Siapa nak dengar? Kita ada 3-4 orang. Jadi tak ada kuliah, tak ada kuliah. Rugi duit dia panggil ustaz-ustaz dia dah. Tak ada orang nak dengar. Rugi malu kat ustaz dia dah. Sekarang ni alhamdulillah dah mula ada geng muda yang hidup kat masjid, tuan-tuan. Ayah nak mati di Melaka. Dia kata, siapa nak mati? Nak semayang kat dia kan? Tapi Allah ambil umur dia di Melaka. Tapi alhamdulillah time tu ramailah kawan-kawan saya datang, Dr. Farid Rabi datang penuh masjid masa tu. Kawan-kawan dia pula orang baik, alhamdulillah. Ramai penuh kawan-kawan dari KL semua datang. Tapi Allah tak ambil, tak makbulkan yang tu. Tuan-tuan, saya minta satu, biarlah mati dalam keadaan baik. Saya nak mati tengah mengajar. Tak apalah, mati tengah kuliah dekat universiti pun tak ada masalah. Dekat masjid pun alhamdulillah, sekurang-kurangnya kita mati dalam keadaan baik. Kalau tuan-tuan dengar kata Ustaz Izhar dah meninggal dunia, tuan-tuan doalah Al-Fatihah gitu. Ya sungguh tuan-tuan, bukan lawak ni. Ya, jangan kata mati dah Ustaz Izhar, ya Allah, baru jumpa baru ni. Jangan sebut orang tu je. Fatihah, Al-Fatihah ramai-ramai. Kalau mana dapat agak sikit syafaat tuan-tuan puan. Letih saya pun hilang tuan-tuan. Sambungan. Sabda Nabi SAW, orang yang paling baik dalam kalangan kamu adalah golongan yang mempelajari Al-Quran. Man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Dia belajar Quran, dia ajar pula. Ini macam kita hari ni. Dia belajar, lepas kita balik, kita ajar balik anak-anak kita, turunan kita dan sebagainya. Jadi tanggungjawab orang Islam Al-Quran kepada Al-Quran dengan membacanya, tuan-tuan. Al-Quran ni Allah bagi suruh kita baca. Jadi bila nak baca, dia ada beberapa adab yang kita kena fahami dan kita kena amati. Adab membaca Al-Quran. Pertama, adab-adab bacaan Al-Quran, membacanya haruslah ikhlas kerana Allah, elak dari sifat riak dan sum'ah. Bila baca Quran, tuan-tuan, ikhlas. Tuan-tuan, percayalah, orang baca Quran dengan ikhlas, hati dia cantik, tuan-tuan. Hati dia bersih. Dia tak ada perasaan nak benci ke orang, dia tak ada. Kena ikhlas. Tu sebab orang kata, ustaz, dia tu baca Quran tu kuat, ustaz, tapi ya Allah, perangai macam setan. Dia marah. Tuan-tuan, sebab apa dia baca macam tu? Sebab dia baca bukan kerana Allah Ta'ala. Mesti ada something wrong. Tu kena. Jangan ada sifat riak. Ada orang dia baca Quran nak tunjuk. Awak nak baca Quran kuat sangat. Aku ni bercadang nak jadi tu imam kampung kita ni. Tunjuk sikit. Kalau tak main tak boleh. Jadi makna perasaan tu tak betul dah. Sum'ah, nak bagi orang cerita tentang kebaikan kita. Tak payah. Tu sebab bila jadi imam, atau jadi imam pun tuan-tuan, kita tak boleh nak main suara tu sedap sangat sampai nak nunjuk-nunjuk sampai orang tak fikir kat orang belakang. Tu imam ni, dia kena ada politik juga. Bila jadi imam, Allahu Akbar, jadi imam, kena dengar kat belakang. Ada tak orang tua? Jangan panjang sangat kalau ada orang tua. Ada budak-budak menangis, tong-teng, jangan panjang sangat. Baca pendek cukup. Ini kadang-kadang mentang-mentang suara sedap ni, faham satu surah, hampir dekat nak habis surah Baqarah dia baca tadi. Tuan-tuan, apa cerita gitu? Nabi marah, tuan-tuan. Muaz bin Jabal baca panjang, orang mengadu pada Nabi marah pada Muaz bin Jabal. Itu sebabnya kita kena pandai. Kalau orang muda semua, bacalah. Tuan-tuan. Tapi kadang-kadang orang ni pula time semayang nak pendek je. Tapi main golf pusing, padang tak ada masalah. Confuse dia. Saya pernah pergi ceramah kat satu kawasan golf resort, tuan-tuan. Orang kaya semua situ. Sampai-sampai tu dia beritahu, seorang datuk pengurusi, Ustaz, kalau boleh Ustaz, tarawih ni jangan panjang sangat Ustaz. Kita orang tua Ustaz. Tengok kaki atas bawah. Tak apa, saya pun pendek lah. Baca pendek. Allah, kurang uzur minas. Allah, kurang uzur minas. Suka pun dia, tuan-tuan. Alhamdulillah. Lepas tu makan apa? Ceramah, semayang setengah jam. Makan sejam. Masa tengah makan, sembang. Tadi pukul bola golf, pusing pinggang kan.
Katalah, kau main kau boleh. Kalau aku tahu kau baca surah Baqarah habis ni. Sakit betul hati aku. Main kau boleh berjalan. Tu sebab yang abangnya ada seorang ustaz tegur, mazhab kerusi tu. Semayang mazhab kerusi tu. Jalan tu elok, tapi semayang duduk. Dari awal sampai, memang tak sah semayang. Dia kena minimiskan penggunaan kerusi. Selagi boleh berdiri, berdiri. Tak boleh rukuk ustaz. Duduk, baru rukuk. Ustaz, boleh rukuk, tak boleh sujud. Berdiri, lepas tu rukuk, lepas tu baru duduk dan sujud. Sujud atas kerusi. Cuma kita pula, orang kita ni yang ada anak-anak kecil yang pergi masjid, tolong bagi tahu jangan cabut pada kerusi tu. Sungguh, dah jadi kes lah. Anak pergi main, dia tarik je kursi, pakcik tu bunyi lah suruh rukuk tu. Nak duduk, wah, dia golek ke belakang. Terus sakit. Cacat semua hidup orang tua tu buat ni. Tak, memang ada tak. Jadi kadang-kadang dekat Shah Alam ni, dia orang beli kursi kecil. Pakcik-pakcik ni letak dalam jubah. Jadi orang tarik tak boleh. Dia kata aku tak percaya lah dah. Teruk cacat semua hidup aku dibuat dia jatuh ke belakang. Sakit tu kau jatuh hidup, orang sakit. Baik. Yang kedua, menanam sifat cinta terhadap Al-Quran. Tuan-tuan, if you ada perasaan cinta pada Quran, cukuplah. You akan jadi rindu nak baca Quran. Saya ingat Datuk Dr. Harun Bin. Saya nak murid dia belajar Darushifa. Dia tuan-tuan, kalau tuan-tuan, dia orang yang sangat humble. Allah bagi dia ilmu, Allah bagi kekayaan, tapi Allah tarik dia sakit. Tapi Allah panjangkan umur dia sebab doa orang. Nak pergi Darushifa ni orang ramai tuan-tuan. Dia buka pintu belakang rumah dia, dia suruh kita lalu. Bayangkan dia orang besar tuan-tuan, dia bagi lalu dalam kawasan taman rumah dia. Pintu belakang boleh lalu, pintu tepi lalulah. Yang penting kau jangan buat bising. Kita lalu tuan-tuan, saya suka lalu kat tepi tu sebab saya akan nampak dia punya tempat semayang dia. Dia ada depan rumah dia tu dia ada cermin. Cermin ni ada, kita nampak tuan-tuan. Kita lalu tu kita akan nampak sejadah dia, Quran dia terbuka gitu. Lepas tu ada tasbih, tempat dia bermunajat. Setiap malam kat situ ada. Tuan-tuan, tengok Quran. Allah muliakan tuan-tuan. Tok Guru ni Abdul Aziz Nikmat. Tak usah nafi lah tuan-tuan. Allah muliakan tengok. Masa dia meninggal dunia, 3 kampung camp. Kita nak bagi penuh 3 soft pun payah bang. Tolong buat 3 soft, buat 3 soft. Minta 3 soft dan ikut sunnah. Tuan-tuan, ni 3 kampung jam, bayangkan. Tak boleh masuk. Ustaz Don pergi dengan mufti Selangor pergi sampai tak boleh masuk. Dia pakai sopan bang. Orang tak layan kau Don ke Din ke Dun tak kira. Kau pakai serban, aku pakai serban. Semua pakai nak masuk tengok. Tak boleh ramai gila masa tu. Ni dia orang cerita ni. Kapan tak boleh masuk tu? Kau belakang, turun belakang. Kebetulan masa dia orang sampai, Perdana Menteri sampai. Masa Perdana Menteri sampai tu dah naik kereta polis lah, tak naik kereta hitam lah. Memang tak ada protokol masa tu, orang tak bagi jalan. Perdana Menteri masuk, jalan polis bawa. Masa tu bawa orang buka jalan. Buka jalan pun antara buka tak buka Orang tolak gitu je punya. Gitu tolak. Dapatlah geng-geng ni syafaat. Ustaz Don, mufti, ramai lagi lah. Semua tu belakang Datuk Najib. Alhamdulillah dapat juga syafaat di dunia. Dapat juga masuk. Tapi masuk berapa minit? Masuk tengok, keluar terus. Tuan-tuan, nak bagi tahu Allah cukup ramai. PA saya, Aizat, orang Penang. Habis kuliah saya dekat Putrajaya, dia orang hidupkan program sampai kuliah saya daripada 5 orang, sekarang ni dah 1000 orang setiap bulan kuliah fix masa. Orang tanya soalan, budak-budak muda ni, dia orang rakam tak usah kira lah. Dia orang lah yang buka sahabat Dr. Izhar lah, apa benda semua tu. Saya Facebook saya 400,000, bukan saya buat kerja ni. Saya mana ada sempat nak baca Facebook ni. Dia orang lah masuk tu hidupkan. Instagram, dia orang buat, ustaz kenal dia Instagram. Jadi 170,000, tak pasal-pasal. Orang tanya soalan memang banyak lah, dan jawab semua tu. Dia orang, habis kuliah, dia geng-geng Putrajaya 7 kereta. Naik kereta balik. Saya kata, kau nak balik apa? Nak balik ustaz, nak pergi tengok. Tuan-tuan, tanpa melihat kepada parti politik, semua pakat balik. Kawan-kawan kat UKM pergi ke airport. Sampaikan kaunter tak ke Kota Baru, habis. Dia orang tanya, saya yang bisnes lah ada. Bisnes pun habis. Tak baca ke depan tu? Memang tak ada. Orang nak balik juga tu kan. Penuh kapal terbang. Tak tahulah apa. Allah muliakan apabila Quran dijaga. Tuan-tuan,
Mana nak jumpa seorang menteri besar yang tawaduk, baca Quran, subuh tak pernah miss dekat masjid dia. Lepas solat subuh, penuh orang beratur. Orang kata apa? Nak tahnikkan anak, baby. Dia tahnik, dia tak ada kata, saya sibuk ada meeting ni, tak ada. Dia tahnik, habis 27 pun balik. Tuan-tuan, Allahu Akbar, mulia tuan-tuan. Tu Quran akan muliakan orang yang membacanya. Percayalah. Tertib dalam bacaan, baca dengan baik. Selagi boleh, baiki. Baiki sampai kita baca tu sedap, tak apalah tuan-tuan. Syamsul Ghaurau, tu artis tuan-tuan. Dia baca dulu tak sedap, sekarang baca cukup sedap. Dia berlatih, dia pergi belajar dengan Ustaz Tirmizi, Halaqah TV9. Dia pergi belajar dengan Ustaz Anwar Khasis, Qari antarabangsa. Habis dia pergi belajar. Lah kali boleh qari tuan-tuan orang tua tu. Malu saya, dia artis tu. Pelawak lagi. Yang keempat, cuba untuk memahaminya sedalam yang mungkin. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit satu benda. Saya rasa saya tak salah untuk cerita benda. Tuan-tuan kenal Nilofa kan? Nilofa. Dia pakai tudung dulu. Saya antara yang awal tahu. Well, dia pakai tudung. Masa tu bawa pakai tudung. Masa tu dia masih lagi pengacara nona. Dan ada lagi banyak. Tuan-tuan, jadi pengacara ni 1 jam 4,000 1 minggu. Tu baru satu. Kalau ada 4 tempat seminggu, perempuan kali ni lah. Sedap kira gaji orang. Dia dah ada driver, dia dah ada Mercedes, dia hidup mewah, alhamdulillah. Dengan lakonan apa semua lah. Bila dia pakai tudung, dia faham ayat Quran satu je. Yang Allah sebut dalam Quran. Tahtajuyu bihi. Tutuplah kamu aurat kamu daripada atas sampai ke bahagian dada. Dia baca yang tu. Tak macam mana tadi kata, dia malam tu, hari Ramadan, dia buka Quran. Dia saja buka. Ya Allah, apa nak buat? Dia buka Quran, sampai ke ayat tu. Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Buka-buka dia terus baca yang terjemahan. Dia baca-baca terus, dia nampak terus hati dia terikat untuk beli tudung, pakai tudung. Dia pun nekat pakai tudung, dia pakai tudung apa yang ada. Dia kata orang perempuan ni macam mana dia sosial pun, dalam handbag dia mesti ada selendang. Ada tudung yang dia lipat-lipat kecil masuk dalam. Ada time kejut itu boleh pakai. Dia stand dia tu. Jadi dia kata dia pakai yang tu Ustaz. Saya bagi tahu pada kawan-kawan dia, di WhatsApp dengan PA dia pun, semua hantar WhatsApp. Lofa, are you crazy? Nak pakai tudung dia orang kata crazy. Crazy? You sekarang lu ke atas tau. Ketok, jatuh tau. Siapa nak bagi job kat you? Masa tu dia cakap, Ustaz, saya dilema Ustaz. Dilema. Lepas tu dah sign kontrak dengan meletup masa tu. Masa sign kontrak tak pakai tudung. Sebab TV ni bila kita sign kontrak tak ada misai, habis program jangan ada misai. Tengah program. Macam saya sekarang ni hari Ahad, setiap Ahad malam Barakah. Tentang ekonomi Islam. Masa saya sign kontrak saya tak ada misai. Sampai habis saya tak boleh ada misai. Tak boleh tiba-tiba tengah-tengah episod ke-8 misai tebal je tu. Oh kata ke mana pula ni? Tak boleh. Dia kena sama sampai habis. Pakai tudung sampai habis pakai tudung. Kalau tak pakai tudung sampai habis tak pakai tudung. Itu kontrak TV. Kena saman kau tidak, tuan-tuan. Dia dah sign. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya kata, habis macam mana dia sign? Dia kata, Ustaz, saya percaya pada Allah. Janji dengan manusia saya boleh handle. Janji dengan Allah macam mana saya nak handle. Dia kata macam ni. Tapi betul, projek kurang. Tak dapat ni. Pengacaraan makin kurang, tinggal meletup tadi. Tuan-tuan, bila orang artis ni dia punya sumber kewangan kat situ. Allah. Lepas tu saya ingat saya cakap kat dia. Saya kata, bila awak jaga Allah, Allah jaga kamu. Percayalah cakap dia. Masa tu saya ingat dekat belakang masjid dekat KLCC. Lepas tu dia kata, insyaAllah Ustaz doa lah. Lepas tu saya pun tak apa lah. Lepas tu tuan-tuan, orang bila dia pakai tudung, orang nampak cantik. Bila artis cantik ni pakai apa pun cantik. Cantik lah tudung kau beli kat mana gitu. Saya beli kat Jengkel gitu. Saya saja cakap Jengkel. Orang esok datang, cantiknya Ofa. Duk main cantik. Dia kata, ramai betul orang tanya aku ni cantik. Dia kata, kenapa aku tak buat tudung sendiri? Dia mula, tuan-tuan. 17 juta keuntungan. Sekarang berjuta-juta setiap tahun, tuan-tuan.
Allah muliakan. Tengok, bila dia jaga Allah Ta'ala. Syamsul Yusuf, baru ni saya jumpa, menangis dia. Dia kalau saya faham, mesti nangis kalau bak ni. Dia rugi 800 dia rugi tu tak ada untung lah maknanya. Ada KL menjerit kan benda cerita dulu. Tak untung langsung. Bapak dia marah sampai berkata dengan ayah. Dia marah Allah Ta'ala. Dia kata, why me? Dia marah. Syamsul Yusuf, kenapa aku? Kenapa rugi? Kena gini. Dia marah. Tuan-tuan, lepas tu dia taubat. Dia kahwin, dia taubat. Dia pergi Mekah apa semua. Dia buatlah satu cerita. Terlintas kepala dia nak cerita tentang dia. Tapi dia luahkan dalam bentuk filem cerita hantu. Dia nak cerita nafsu dia ni, melawan nafsu. Dia cerita dalam bentuk cerita hantu, lahirlah Munafik. Satu-satunya cerita hantu yang ikut syariat. Sebab hantu dia pakai tudung. Tuan-tuan tahu masa dia buat tengah bincang, kawan-kawan keliling lari habis. Semua kata, gila ni boleh untung ke ni? Semua pakat lagi. Yang dekat dengan dia siapa? Adam Qari. Yang dekat dengan geng-geng yang suka pada agama. Go. Bapak dia kata, Sul, bila kau dah buat Islam, kau teruskan Islam. Buat Sul, abah, ayah akan bantu. Bagi semangat tuan-tuan, bagi duit. Dia punya bajet 4 juta, dia untung bersih 19 juta. Tuan-tuan, dia terkejut sampai dia kata dia sangat yakin dengan apa yang dibuat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tu balik pada Al-Quran. Sekarang ni dia sangat-sangat jaga tuan. Baca Quran dia jaga dan sebagainya. Baik? Sebab dia faham Al-Quran, dia cuba memahami Al-Quran. Dua artis terkenal tu memahami Al-Quran dan dia ikut apa yang Quran suruh. Yang kelima, cuba untuk menangis apabila sampai pada ayat-ayat azab. Tuan-tuan, kita mungkin segan nak menangis. Buat menangis, kadang-kadang tak menangis. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Buat. Nangis, buat nangis. Tak apa, dapat pahala. Apa maksudnya? Di akhir hayat kamu, wahai manusia, akan ada dua golongan. Golongan yang dihitamkan wajahnya, golongan yang diputihkan wajahnya. Allah Rabbi, tuan-tuan. Bila mati wajah senyum, ada wajah cerah, ada yang mati wajahnya gelap gelita. Buat nangis, buat nangis. Kita pula yang tengok, tolong menangis juga. Jangan buat menangis pula mamat ni. Suami pula menangis. Tak payahlah, awak tak keluar mata pun. Jangan, biarkan orang tu buat menangis. Lama-lama dia akan menangis dengan sendirinya. Yang keenam, tahsin al-qira'ah wa tartibiha min ghairi tamqid. Iaitu kita cuba, saya bahasa Arab saya nak terjemah tu kena terjemah ni kalau dia panjang. Baca Quran tu jangan berlebih-lebih sangat. Dia punya sebutan. Ada setengah orang berat tuan-tuan. Biasa-biasa je lah, jangan nak over sangat. Ada orang dibaca Quran tu melampau sangat. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Berat tuan-tuan. Bila nak habis mayat, relax. Baca tu tenang. Baca tu biar ikut bacaan biasa, jangan over sangat. Alhamdulillah. Dia nak menunjuk, dia terlalu tekan. Jangan over, biasa, ikut gaya bacaan biasa. Tertib, bukan tampil, bukan over dalam bacaan. Sebab ada yang macam tu. Lepas tu at-tadabbur, baca dalam penghayatan. Yang ke-8, at-tafahum, cuba buat faham walaupun tak faham. Ya. Yang ke-8, jauhkan diri dari anasir-anasir yang boleh menyusahkan kita untuk memahami Al-Quran. Malas, itu anasirnya. Ada program Tanyalah Ustaz dengan hiburan, nak tengok yang mana? Ada forum perdana. Ada satu lagi benda. Sekarang ni apa benda? Yang menyanyi TV3. Meletup. Mentor milenial. Nak tengok yang mana tu? Forum ke mentor milenial? Mentor. Sebab apa orang tengok mentor? Saya tak salahkan orang tengok mentor. Sebab apa? Sebab kadang-kadang forum perdana ni ada masalah. Pertama, tajuk. Tajuk je, sungai kita. Berbelit ustaz tu. Jagalah sungai, kerana sungai. Berat.
mentah orang tuan. Come on lah. Patutnya letaklah tajuk yang sesuai. Betul tak? Saya tahu lah sebab saya forum petana. Sebab saya tak boleh lah kalau orang yang over-over tu suruh saya cakap. Kadang-kadang dia ada meeting pukul 5 kan. Kita ada meeting. Ustaz kalau boleh cakap, kau siapa nak ajar aku cakap? Poin aku nak cakap, aku cakap. Kalau benda tu haram, haram. Kalau halal, halal. Jangan tu, kena cakap gini. Tak boleh. Lalu penerbit dah tahu dah saya. Saya, Ustaz Kazim minta maaf. Lagi setengah jam nak forum baru sampai. Jadi orang takkan streskan kepala dia. Jangan cakap gini. Bayangkan pernah sekali saya depan Sultan Selangor. Jadi kita datang forum ni tuan. Debor ni masa tu kencing 7 kali. Tak habis-habis. Kata manalah datang air. Lepas Sultan Selangor ni tuan payah senyum. Dia ada berapa sultan yang payah senyum. Sultan Kelantan dia mudah. Sekarang dia buat lawak ni. Sultan Kelantan. Kalau Pahang, dia boleh buat lawak ni. Dia suka orang lawak. Dia pun pelawak juga kadang-kadang. Sultan Kelantan, Sultan Pahang. Apa lagi kalau Perlis sangat humble. Dia boleh gelak, boleh sembang lagi, dia boleh sambung lawak kita pula. Cuma kalau Selangor ni kena take time sikit lah. Dan nak cakap tu. Kena jaga-jaga sebab dia. Tuan-tuan, saya dah 7 sultan saya ceramah. So kita kena buat homework sikit kat rumah. Kena tengok dia ni suka senyum ke tak? Macam mana bila dia sama dengan family kerabat dia suka senyum. Sultan Johor dia sangat humble lah. Dia boleh gelak, dia boleh marah anytime dia boleh marah. Kalau dia happy, setiap bulan jam Rolex dia bagi hadiah macam tu. Setiap bulan kalau pandai lagi buat dia happy, lori tu kita punya. Tapi susah lah kan tuan-tuan. Jadi Sultan Selangor bayangkan, biasalah protokol yang akan sampai dulu. Masa tu saya, Datuk Badisha cakap bab Syiah. Saya cakap dengan Datuk Dr. Zahzan Muhammad. Kan? Zahzan Muhammad, dia pakar tafsir. Sekarang dia jadi jutawan hartanah buku Telaga Biru tu lah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah orang Islam kita kaya. Masa tu kita orang berdua lah, saya depan tuanku. Bagi protokol, Ustaz, minta maaf saya nak maklumkan bahawa tuanku ada beberapa perkara yang kita kena faham. Pertama, begini, kedua, begini, ketiga, begini. Dan yang paling penting, pastikan tuanku tidak tidur. Sebab pernah berlaku tuanku tidur, masuk dalam TV, tuanku cukup marah. Tak boleh. Dia nak tuanku sedar. Yang kedua, pastikan tuanku tidak gelak. Saya gelak tak boleh, tidur tak boleh, macam mana? Aduh, sakit kepala. Kalau macam ni memang nak cakap payah tuan-tuan. Depan kita akan jadi gabrak sebab akan ikut teks. Jadi kalau dah macam tu, saya dah atas mentah, mic tu saya punya. Dr. Azan, kita cakap kita lantakkan dia orang lah. Apa jadi-jadikan, kalau kita tak sedapkan dia tidur lagi marah kita. Biar dia gelak, yang penting dia tak tidur. Tuanku tak tidur, betul tuan-tuan. Dia malam tu dia gelak sampai keluar lidah. Saya cerita bab kucing ya. Bab tentang sosial, masalah sosial negara. Jadi ada kaitan dengan pemimpin, ada kaitan dengan rakyat, ada kaitan dengan ulama. Tuan-tuan, orang tanya soalan lagi best. Orang tanya soalan tu tak ikut teks. Lalu dia akan scripted. Yang ni tak ada teks. Dah atas ni dua-dua doktor. Pensyarah dua-dua dulu ni. Lah kali orang kata dia tengok teks dia buat. Assalamualaikum, saya nak tunjukkan soalan kepada Dr. Izhar. Ni live tuan-tuan, siapa nak cakap apa? Dan ada orang kata, "Cut, tak boleh depan tuanku." "Cut, tak ada. Saya nak tanya terus kepada Dr. Izhar." Saya pun ingatkan soalan tadi lah. Sekarang ini kita lihat di negeri Selangor mempunyai signboard yang besar. Tuan-tuan bayangkan kita satu ni mana pula soalan lah. Dan kepala penerbit kat telinga ni. Jadi di signboard ni sekarang ini menggunakan perempuan yang seksi menjadi alat untuk promotion. Siapakah yang bertanggungjawab ke atas perkara itu dan siapa yang tanggung dosa? Penerbit dalam ni mampus. Bayangkan siapa nak tanggung tu. Pastinya ketua pemimpin, betul tak? Saya, "Ustaz, jangan jawab." Mana boleh tak jawab? Gila, depan sultan aku ada PhD. Pensyarah universiti, malu UKM. Saya pun jawab tuan-tuan, jawab memang. Tapi jawab kena ada adab lah. Kita sama-sama Tuhan tolong macam tu. Sudah pastinya yang menjadi
tanggungjawab yang perlu jaga benda tu tak lain dan tak bukan adalah ketua agama. Dan saya pasti ketua agama telah pun mengarahkan perkara ini tak berlaku. Dan dosa itu berpindah kepada menteri besar. Masa itu Tan Sri Khalid. Dan saya pasti menteri besar telah mendapat nasihat daripada mufti. Kita turun-turun lah ni, siapa yang salah? Orang yang gantung tu salah. Dia kena bijak. Kita nak tembak tapi slow-slow lah. Kalau kita kata pastinya tuanku yang bersalah. Tuan-tuan, neraka aku dengar. Keluar negeri terus aku. Letak kat Pening, ngajar kat USM, UTM. Tuan-tuan, tak boleh. Dia kena ada adab. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, habis tu dia panggil. Dia kata panggil mengadap. Maksud tu kita orang kata biar kena. Memang penerbit lagi balik terus. Panggil-panggil terus, dia kata bagus, macam ni better nak bagi nasihat terus kepada better. Lepas 4 bulan dapat pingat tuan-tuan. Umur 31, orang paling muda dapat pingat. Masa tu pingat bawah Datuk. Nak bagi tahu tuan-tuan, Allah tu kaya. Saya pun tak masuk akal boleh masuk istana Selangor. Bukan senang tuan-tuan nak dapat Selangor. Ya alhamdulillah lah, Allah tu Maha Kaya. Jangan duk takut. Jadi oleh sebab itu, masalah forum dana ni itulah dalam proses penambahbaikan lah. Kadang-kadang dia jual produk dalam tu pening kepala. Produk takaful. Takaful kita. Orang kampung, apa bodoh cakap. Kena mari hak yang ni profesor pula bercakap. Mengikut data IWO. Makcik apa bodoh. Buka terus. Tengok apa nama mentor lagi bagus. Datuk Atan. Kau punya bahas nyanyi Ranggu kau tak bagus tau. Datuk Atan selesai masalah. Makcik pun faham. Itulah doa lah bagi program agama ni bagus kita kan. Penting kepada. Ni sekarang ni program agama pukul 9 dah tak ada lah. Tak banyak. Forum perdana dengan Ustaz Dom pun tak ada lah. Sekarang ni tanyalah Ustaz pukul 7 ada. Itu pun orang pening lah. Dia kata Ustaz kejap dia cakap dia jadi blur. Lepas tu macam halaqah pukul 5 petang. 6 petang. Al-Kuliah pukul 5 petang. Kita dalam jam sampai-sampai rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Letih lah program agama macam ni. Semua letak waktu yang tak sesuai. Saya buat rakaman ni ada program, ada pukul 7 satu. Itu yang saya buat. Itu pukul 9 ada satu. Kalau tidak payah tuan-tuan. Ya Allah, doa dah program agama ni. Kita ramai profesor tapi tak pernah ketengahkan bicara profesor negara. Pukul 9 malam letaklah orang nak tengok. Tajuk biarlah sesuai sikit untuk orang awam kan. Bencana alam. Orang mesti nak tahu apa masalah. Profesor pun cakap dengan bahasa santai, bukan guna bahasa profesor. Guna bahasa profesor masak je. Beramal dengan setiap ayat yang dibaca dan yang dipahami. Ini yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kesan Al-Quran terhadap umat Islam yang terakhir melahirkan generasi Al-Quran. Ini yang kita nak. Kita nak lahir lepas ni pemimpin negara boleh jadi imam anytime. Maknanya jadi Perdana Menteri sampai masjid dia bukan duduk di belakang, dia boleh jadi imam. Macam sekarang ni Agong. Dia datang-datang dia boleh jadi imam. Anytime dia boleh jadi imam. Sebab di Kelantan dia dah banyak kali jadi imam. Itu yang kita nak. Alhamdulillah. Kita dapat lihat hari ni Timbalan Perdana Menteri pun nampak hari jadi imam pergi balik ke Perak, dia jadi imam sendiri dah. Tak ada masalah ternyata. Ya tuan-tuan puan. Melahirkan generasi yang suka kepada amar makruf nahi munkar. Ini pun penting. Kita nak akan lahirkan generasi macam ni. Menjadikan kehidupan lebih tenang, kebahagiaan di dunia dan akhirat, syafaat yang paling besar bila berada di dalam kubur dan di padang mahsyar. Ini ada hadis panjang tentang orang yang mengamalkan Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, minta maaf kalau terlebih sedikit masa, lebih kurang 10 minit. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Dan tuan-tuan dan puan, doakanlah semoga kita hari ini mendapat keberkatan dalam kehidupan. Bukan saja kita, tetapi negara. Sekarang ni kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan masalah ekonomi, masalah ketirisan, masalah ketidakmampuan, pengangguran dan sebagainya. Jadi semua tu kita kena minta doa dengan Allah Ta'ala. Kita kena berusaha ke arah memartabatkan lagi balik Islam, memartabatkan lagi orang-orang yang nak kepada kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang paling penting kita nak jadikan Malaysia sebuah negara contoh kepada negara-negara lain. Dan yang paling penting tuan-tuan dan puan juga, kita nak melahirkan generasi yang hebat di masa hadapan, generasi Al-Quran. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala,
Yang kurang itu daripada saya sendiri, dan doakan semoga saya sampai ke Kuala Lumpur dengan selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.